welcome back to Tini TV. Untuk kali ni kita orang akan share pasal kita orang punya kisah seram. So, ceritalah salah satu kisah seram yang terjadi dalam hidup Tira. So start dengan Tira dulu. Ya, start dengan Tira dulu. Okay, cerita ni masa ni form 5. Tira duduk dekat asrama. Ni kisah asrama lah. Okay, masa tu Tira duduk sekejap je asrama sebab tak boleh nak handle lagi benda tu, nak hadap semua tu. Sekejap. Bunyi macam nak nangis je. Betul. Okay, lepas tu ni Tira duduk sebilik dengan member Tira ni. And then member Tira ni dia boleh rasa something. And kadang dia boleh nampak jugalah benda ni. And then ada masa tu tak ingat minggu ke berapa, tapi masa tu start actually asrama Tira tu dia sebelah dengan kubur. Dia dekat dengan kubur. So dia ada blok untuk perempuan, yang untuk lelaki. So blok yang perempuan ni dia dekat dengan kubur, ada padang dan kubur. So memang senang lah kalau jumpa benda tu kan. Adalah cerita-cerita dekat sekolah tu. And then dekat asrama blok lelaki, actually ada 3 tingkat. Tapi tingkat atas sekali diorang tutup. Apa? Sebab ada senior lah cakap ada budak sekolah yang lama-lama, senior lama-lama, main spirit. Dah kenapa? Sabar. Lepas tu tingkat 3 tu cikgu kunci, diorang grill tingkat tu. Dan tak ada siapa pun naik atas tu. Tapi adalah macam budak-budak lelaki yang try letak kamera, kan, nak try tengok betul ke benda tu. Lepas tu ni kisah Tira dengan member Tira lah. Okay, masa tu tak tahu minggu ke berapa, kami duduk tingkat 1. Okay, masa tu waktu prep dia tingkat bawah sekali. Prep selalunya sampai pukul 9. Masa prep tu Tira dengan member tak buat apa pun, cuma dia nak gosok baju. So bilik prep tu tempat, okay, macam bilik dia sepetak macam tu, tempat gosok baju, tepi ni tingkap. Okay, then dia pun gosok baju macam biasa. Lepas tu dia terkalih kat tingkap. So dia nampak seorang macam orang tua ni. Okay, dia macam dia jalan, dia kalih tepi, dia senyum. Masa tu member Tira dia memang terduduk. Lepas tu dia pun cakap dia tak mau dia tak mau duduk situ. Lepas tu dia cakap ada orang tengok dia. Lepas tu memang tangan dia pun dah macam gigil. Lepas tu masa tu bagi tahu cikgu. Semua tu cikgu pun buat macam panggil ustaz, kan, buat pagar semua tu. Sebab cikgu pun ada cakap dia pun pernah jumpa macam orang tua bongkok Senyum kat dia. tak tahulah dia senyum ke tak ataupun dia lalu je macam Saya bro. Let me go first. Oh my god bro. Lepas tu dalam minggu tu juga kawasan asrama tu tak tahulah main mana anjing tu selalu bunyi nyalap macam
Macam macam tu lah. Lepas tu dah rasa macam tak sedap dah. Sebab Tira pun macam ada satu malam tu macam katil dalam satu bilik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. And then member Tira yang tadi tu, dia duduk tepi tingkap. Dia tidur dengan adik dia. And then Tira sebelah tu. Masa tu tak tahu pukul berapa, Tira perasan ada almari. Setiap katil tu ada almari sebelah katil. Tak tahu almari siapa, tapi nampak dia macam terbuka sendiri sikit. Tapi Tira buat bodoh je lah. Tak nak fikir benda tu kan. So bila lama sikit rasa macam something besar dekat belakang. Hai. Rasa dia macam nak tengok tapi tak mau. Lepas tu esok kan tu member Tira tu dia cakap semalam bukan dia dulu cakap, Tira dulu dia cakap semalam ada rasa something tak, macam ada orang kat belakang. And then dia pun cakap dia pun rasa juga. Lepas tu memang Tira dengan member Tira dah tak mau dah duduk asrama. And then kita beritahu cikgu nak keluar daripada asrama. Lepas tu dalam beberapa hari macam tu kali keluar. Sekejap je duduk asrama. Berapa bulan? Berapa bulan? Tak sampai sebulan pun. Tak apa sebulan. Dalam 2 minggu gitu. Gitulah. Ingat ke duduk asrama ni macam best kan. Tapi hakikatnya tapi tak tahulah. Maybe untuk certain orang tak kena, certain orang kena. Tapi dia regarding untuk orang tu sendiri lah. And then sekarang ni adik Tira sebelum PKP ni dia duduk asrama. Masa tu waktu dia pun ada histeria lah, macam-macam. Sebab dia duduk dekat blok yang laki tu. Kiranya laki dah tak duduk asrama, dia orang ambil budak perempuan je. Untuk elakkan benda tu jadi lagi lah. Tak tahu lah tu. Tapi sebenarnya perempuan yang lemah kan. Sebenarnya perempuan yang lemah. Kalau duduk asrama ni perempuan lah yang paling bahaya sekali. Sebab tambah lagi kalau kita kan period. So lagilah kan. Lagilah guys. So dia turn Wani lah pula. Benda ni jadi dekat Wani sendiri masa Wani dekat Politeknik. Biasa kalau kita masuk kelab teater, kita orang berlatih sampai tengah malam. Sebab kelab teater dia tak akan ganggu kita punya PDP tau. Jadi dia akan buat pada pukul 10 sampai pukul 1 malam. So pukul 1 pagi. Jadi dia ambil masa yang terluang pada waktu malam kita. Sebab dia tak akan ganggu kita punya PDP. So pada satu hari tu, Wani ada ajak member Wani, suruh teman Wani sekali. Lepas tu dia cakap kena bawa payung satu. Jadi pada hari tersebut, kenapa Wani tak tahu, Wani ada bawa payung tu. Datang pergi ke latihan kelab teater, dah balik pukul 1 pagi. Tempat biasa, Wani lalu dekat lorong biasa, lorong untuk pergi ke rumah sewa Wani lah. Tapi pada malam tu, dia rasa lain macam tau lorong tu tau. Dia ada, kalau perasan, kita tempat pembangunan, kita ada kon-kon yang tinggi tu kan. Kalau korang perasan yang highway baru buat tu, dia ada kon yang tinggi tu. Warna merah putih tu. So, kon yang 1, 2, 3 ke depan. Yang nombor 3 tu dia gerak sikit-sikit, dibuka macam tu. Aduh. Dia punya aura tu. Dibuka macam tu. Dia panggil kita suruh beraya lah tu. Lepas tu, kenapa entah Wani tegur benda tu. Wani cakap, sebenarnya benda ni kan kita tak tegur. Biasanya tak boleh tegur. Tapi entah kenapa Wani punya hati tergerak nak tegur benda tu. Wani cakap, yang kacau aku,
aku nak balik. So dia tak kacau Wani, dan Wani sampai balik rumah. Memang sampai balik rumah sewa lah. Tapi besokkannya Wani sakit. So dia main urut-urut lah. Bahu aku ni amboi. Sedap kau urut. Sakit tu. Dia main kita punya emosi. Kita jadi sedih. Lepas tu kepala kita pening. Dia kacau semua benda lah. So pada mula-mula tu Wani biasalah sakit perut, takut makan salah makan ke kan. Sakit-sakit biasa ni. Biasalah kita salah makan kan. So mana tahu kita penat ke, balik pukul 1 pagi ke, lepas balik ke lah teater ke. Lepas tu Wani cakap dekat Wani, Wani cakap sakit kat mana. Wani cakap sakit bahu, sakit kepala. Mula-mula tu Wani cakap macam biasa-biasalah sakit muda kan. Kita study lagi, penat apa, berjaga malam buat kerja assignment apa. Lepas tu benda tu berkekalan sampai seminggu. Dan dia banyak tinggal lebam dekat Wani punya anggota badan. Jadi macam something wrong somewhere lah kan. Korang boleh dah tiba-tiba ada lebam biru, macam bekas kena gigit macam tu. Korang rasa? Macam jin lah. Lepas tu Wani teragak nak minta pergi berurut, nak pergi berubat. Apa yang Wani rasa ni lah. So Wani bagi tahu yang kat mana Wani sakit, bila lagi Wani sakit. Masa dia urut tu, dia cakap ada seorang perempuan tinggi, rambut dia panjang sampai kat buku lali, ikut Wani nak kawan dengan Wani. Punya kawan tu guys. So dia sunyi tu, dia lonely. Lonely kau. So punya berurut. Lepas tu urut-urut, dia pun cakap dah keluar dah. Dia lalu ikut pintu. Dia tunjuk benda tu lalu ikut pintu. Wani nampak benda tu tinggi, rambut panjang, baju putih. Seram tu. Tiba-tiba bunyi jam. Okay, dia punya seram tu. So nampaklah ada orang perempuan keluar daripada pintu rumah tu bomoh tu. Jadi yelah, dia pun pesan kita kalau boleh jangan tegur benda tu. Lepas tu diri kena selalu berpagar. Maksud dia selalu berpagar tu macam solat. Of course, yang tu memang benda wajib. Ayat kursi. Everywhere you want to go, bagi salam dulu. Mana-mana rumah lama-lama ke ataupun macam tempat-tempat tu suruh Assalamualaikum, aku nak lalu ni. Bukan nak bagi salam, bukan kita nak respect benda yang lain, tapi selain daripada tu ada orang lain yang kita tak tahu. So yang kat luar sana yang pernah rasa apa yang Wani rasa tu, memang kena selalu berpagar lah. Maksud dia kita kena jaga diri kita, kita kena kuatkan kita punya iman. Maybe ada sebab kenapa Allah datangkan benda tu pada kita. Mesti ada sebab. Kenapa semua benda yang jadi semua ada sebab. Okay, tu saja pada hari ini. Kena share lagi. Nak share lagi nanti kena datang. Nak tengok lah lagi channel kita. Nanti kita akan buat lagi part 1, part 2, part 3. But individu lah. Sebab yang ni pun kita baru jumpa, baru spend time sekali. So jangan lupa subscribe, like dan share kita orang punya channel. Lepas tu kalau nak ada apa-apa cadangan ke, komen ke, nak part 2 lagi, nak part 3 lagi, nak part 4, 5, 10, beribu pun. Actually banyak benda seram yang jadi dekat Tira, dekat Wani yang tak tercerita. Yes. Sebab benda tu kita orang tak expect pun. Tapi benda tu jadi dan memberi pengalaman yang sebenarnya pengalaman yang bagus sebab kita tahu benda tu. Dan jadi aku kena lebih more secure lah kan diri aku. Aku kena dekat. Tak adalah nak kata berani sangat kan. Tak adalah berani sangat. Tak boleh lah nak berani sangat. Tak boleh lah nak takut sangat kan. So dia kena konsisten lah. Korang kena macam selalu ingat Allah ada dengan aku. So mana-mana kita pergi,
Allah mesti ada dengan kita. So itu saja pada hari ni. Jangan lupa subscribe, Like. dan share kita orang punya channel. Thank you for watching. Yes, of course. Kalau ada cadangan, komen, sila komen kat bawah. Kalau korang ada apa-apa nak suruh kita orang view ke, ataupun korang ada nak minta kita orang request apa-apa ke, tolong tulis kat bawah. InsyaAllah kita orang akan baca, InsyaAllah kita orang akan balas. Dan insyaAllah kita orang akan buat lagi banyak video dan ikut apa yang korang nak. So konten-konten yang menarik, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.